Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, sikit berkaitan dengan penyakit lurahan daun getah ni, Pestalotiopsis. Dilihat ada usaha yang dibuat secara bersendirian oleh pekebun kecil kita untuk menangani masalah penyakit ini. Namun diberitahu kata kosnya yang agak tinggi, ya, untuk setiap hektar tu lebih RM1,400. Jadi mungkin juga dapat dilihat bahawa agensi termasuk Risda sendiri membuat kajian bagaimana perawatan itu yang lebih efektif, yang lebih murah, supaya ia juga dapat dilaksanakan sendiri oleh para pekebun kecil kita. Berbanding hari ini kita mengharapkan agensi termasuk FEDA sendiri yang membantu untuk menyelesaikan masalah ini yang sudah pun berlarutan lebih hampir 3 tahun, menyebabkan hasil getah kita sangat berkurangan. Walaupun harga agak stabil, tapi hasil susu getah itu berkurangan, menyebabkan pendapatan pekebun kita juga menurun. Terima kasih. Berbisik, insyaAllah kita akan lakukan pertimbangan mengenai soal bagi pekebun itu sendiri yang mengeluarkan perbelanjaan RM1,400, dan kita akan lakukan dengan izin synchronization, dari segi rawatan itu, ya. Jika pekebun itu sendiri yang lakukan, mungkin kita boleh membekalkan bahan kimia berkenaan kepada kebun kecil berkenaan untuk mereka lakukan. Yang Berhormat Menteri sikit. Untuk saya dimaklumkan oleh pihak Risda, kita akan menghantar pasukan segera. Maksudnya Risda akan menghantar pasukan segera dan menyelesaikan masalah sakit Pestalotiopsis ni lah. Memang kita sedia maklum bahawa penyakit ini memang Risda maklumkan lah, memang menjejaskan pendapatan ataupun produktiviti getah negara ni. Jadi Risda akan menyelesaikan dengan kadar segera. Terima kasih. Yang menjawab itu pengurusi Risda sendiri. Kena turun sikit, ya, nanti saya tunggu. Sepatutnya beliau tak boleh jawab. Sepatutnya, tetapi kerana hormat kepada anak muda, saya minta supaya jawapan beliau itu masuk ke dalam. Ya, Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri berkenaan dengan ladang getah ataupun kebun getah yang dimiliki oleh beberapa individu. Apabila mereka diserang dengan penyakit yang disebut tadi, ada segelintir dan jumlah yang agak besar yang mereka ambil keputusan untuk menebang pokok getah dan ditanam dengan tumbuhan yang lain. Jadi saya minta supaya kerajaan mengambil satu pendekatan yang khususlah kepada pekebun yang seumpama ini, supaya hasil getah dan keperluan getah negara ini dapat kita capai dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih. Yang Dipertua menguruskan ladang ataupun pekebun-pekebun kecil getah ni lebih sukar daripada menguruskan kedai emas sebenarnya. Kedai emas lebih sukar lah, Datuk. Tetapi saya fikir ada satu ajakan baru, ya. Kementerian saya dan juga Kementerian Perladangan dan Komoditi akan dan sedang menyediakan kertas kabinet sebenarnya, ya, untuk address problem dengan izin, ya, untuk menyantuni semua permasalahan ini. Dan kita akan kebukukan kertas kabinet bukan hanya tentang soal penyakit LDP tadi, juga tentang kekurangan pekerja, ya, dan juga kawasan-kawasan yang tidak ditoreh, ya. Terdapat kira-kira 420,000 hektar yang tidak ditoreh, ya. Saya juga telah bertemu dengan Persatuan Kebun kecil, ya, dan kami membincangkan beberapa kaedah baru bagaimana nak mengatasinya, termasuklah tentang soal harga lantai getah. Walaupun kerajaan telah meningkatkan harga dengan lebih tinggi daripada tahun sebelum itu, tapi saya fikir kita harus melakukan sesuatu kerana latex saja, ya, yang diimport ke negara kita bernilai RM6 bilion setahun, sedangkan kita adalah pengeluar getah asli yang terbesar. Dan saya bersetuju dengan YB
bahawa soal-soal teknologi baru, pendekatan pemasaran baru dan sebagainya harus dilakukan agar pembelaan kita terhadap nasib terutamanya pekebun buruh kecil getah ni dapat dibantu ya. Dan betul Tenggara bertanya YB ringkas. Boleh? Terima kasih. Adakah kerana kita import latex menyebabkan guya menutup kilangnya di Malaysia? itu telahan antaranya ya. Telahan sebab sepatutnya kita mengeluarkan latex. Tetapi kerana tidak ada dengan izin encouragement ya terhadap perkara itu, kita terpaksa mengimport latex. Saya fikir itu sebabnya sahabat saya Menteri Perladangan dan Komoditi dan sebelum itu sahabat di sebelah kanan saya mengatas ini, kita telah mencadangkan perkara itu dan insya-Allah kita akan laksanakan. Tak ada sebab kukuh untuk kita mengimport latex sedangkan kita pengeluar ya. Tapi orang kampung kebun kecil lebih suka untuk mengeluarkan getah beku ya. Dan kita akan ubahkan kaedah ini melalui teknologi. Yang Berhormat Menteri, Padang Terap minta Yang Berhormat Menteri untuk habiskan jawapan kepada soalan Padang Terap tadi. Tadi baca tak dah habis jawapan Padang Terap. Dianggap habislah tu. Orang getah yang terkesan dengan cuaca panas ni. Saya itu sebab saya kata faktornya salah satunya lah memang faktor itu. Bayangkan kalau kita dapat mengeluarkan 6 bilion sendiri, maka tentunya kita dapat mempertikatkan lagi nilai ringgit kita. Ya, memang itu jawapannya. Jadi simple logic yang begitu harus YB sendiri fahamilah jawapannya. Ya. Tenggara bertanya mengenai agensi RISDA dan FEKRA untuk berganding bahu menguruskan soal keterjaminan makanan. Saya ingin memaklumkan ya, tanpa peruntukan tambahan ya, tanpa memohon mana-mana belanjawan ya, kita RISDA dan juga FEKRA turut membantu mempertikatkan keterjaminan makanan. Ini termasuk apabila bekalan ayam kurang dan telur ayam kurang ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan meminta cara contract farming ya. Untuk peserta-peserta FEKRA dan pekebun-kebun RISDA ini melakukan di tanah RISDA tanpa kita menjual tanah, tanpa kita mengeluarkan modal sendiri. Artinya kita jemput pelabur-pelabur untuk membina geban dan juga membekal ayam termasuk makanan dan juga melakukan vaksin. Ini satu langkah menambah terjaminan makanan. FEKRA di seberang Perak umpamanya ya, juga turut menyumbangkan pengeluaran padi dan beras ya. Saya juga telah bertemu dengan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah agar kawasan estate padi dapat dibangunkan di Sabah dan Sarawak bagi menambah keterjaminan makanan dengan kaedah FEKRA di seberang Perak itu. Kita lihat bahawa selain daripada sekincan penghasilan atau yield dengan izin ya, untuk padi di seberang Perak adalah yang kedua tertinggi di Malaysia. Jadi kaedah inilah yang kita mahu kongsikan dengan Sabah dan Sarawak agar keterjaminan makanan ini boleh kita juga sumbangkan. Yang Amat Berhormat Kota Belud, saya minta maaf saya baru masuk dalam Dewan sebab saya ada PC tadi. Cumanya dalam perbahasan saya ada bangkitkan sebab ya saya akui kita memang banyak hantar permohonan terutamanya jalan-jalan ya di kampung kepada kementerian Yang Amat Berhormat. Jadi saya pohonlah sebab kita pohon tu daripada last year lagi saya juga jumpa dengan YB Timbalan Menteri dengan beberapa dengan kementerian sendiri. So saya pohonlah Yang Amat Berhormat untuk tahun ini Kota Belud Yang Amat Berhormat ya sekurang-kurangnya adalah permohonan daripada permohonan kita yang banyak itu adalah yang lulus terutamanya jalan dan juga dewan sebab permintaan di bawah orang mengadu, orang buat aduan permohonan saya tidak dapat tolak. Jadi saya harap ada pertimbangan untuk Kota Belud tahun ini. Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Dan betul saya sekarang sedang menjawab FEKRA
dan Risda. Untuk infrastruktur ni yang Bomak jumpa saya kejap lagi. Kita boleh berunding di luar. Itulah beza yang kita satu parti, lebih mudah kita berunding. Ya. Parit. Saya ingin menyebutkan untuk Felkra Nasaruddin, ya, saya ingin mengucapkan tahniah, ya, bahawa kita tidak ada warna yang berbeza di dalam melaksanakan program di Felkra itu. Ya. Sikap yang beginilah yang kita mahu, yang penting ialah rakyat. Ya. Walaupun kita kehilangan undi, artinya la yashkurullah man la yashkurun nas. Jadi dalam keadaan itu, Terima kasih. saya lakukan yang terbaik. Ya. Begitu juga Selangau membangkitkan tentang projek-projek peladangan Felkra di Pasai Siong dan Sekuau. Dan dalam perkara ini saya ingin maklumkan bahawa projek NCR di tempat itu tidak lagi diuruskan oleh Felkra sejak tahun 2020 kerana kawasan ini telah dicerobohi sendiri oleh penduduk kampung dan pesertanya, dan untuk itu pengunduran Felkra dan pemberhentian operasi ladang adalah susulan daripada permohonan pihak jawatankuasa pembangunan kawasan itu yang mewakili penduduk kampung. Dan dalam perkara ini saya fikir kita menghormati apa yang telah dilakukan oleh mereka, maka ini kita ucapkan selamat maju jaya. Akhirnya, isu yang keenam ialah mengenai Felda. Felda, keputusan Yang Berhormat Perdana Menteri, Felda adalah di bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri, tetapi saya telah diminta oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet untuk menangani permasalahan di Felda, dan terutamanya isu-isu yang berbangkit tentang status pindaan Akta Penempatan Berkelompok atau Group Settlement Area USA 1960, Akta 530. Dan dalam perkara ini saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa kita sedang dalam proses untuk mengulang kaji, melakukan penambahbaikan terhadap GSA ini, dan walaupun masa yang akan diambil adalah hampir 4 tahun, namun kita sangat komited, terutamanya Berhormat Perdana Menteri, untuk melihat Felda bukan hanya disantuni tetapi dibantu dengan lebih baik daripada apa yang telah berlaku sebelum ini, terutamanya apabila contohnya Gerik membangkitkan isu berkenaan dengan rungutan penuka Felda terhadap kadar potongan hutang ladang yang terlampau tinggi, dan saya akan bertemu dengan pengurusan tertinggi Felda buat kali yang kedua minggu depan, dan saya akan bawa isu ini sebagai isu yang penting untuk kita atasi dengan kaedah-kaedah sistem kewangan dan accounting atau perakaunan dengan kaedah yang baru. Kuala Kerau juga membangkitkan akar Felda mengkaji semula kaedah bayaran hasil penjualan buah sawit yang dilihat membebankan broker dan mencari alternatif lain untuk menjual hasil mereka, dan perkara ini juga sedang di dalam pemantauan kita dan kita akan lakukan dengan cara yang terbaik. Mersing umpamanya minta kerajaan mempertimbangkan cadangan mewartakan premis agama Islam di kawasan Felda seperti masjid, surau dan sekolah agama diwartakan sebagai tanah wakaf Majlis Agama Islam. Ini khusus untuk negeri Johor. Kita tahu permasalahannya, dan insya-Allah saya akan koordinasikan dengan pihak berkuasa negeri dalam perkara ini. Sedikit mengenai NADMA yang juga di bawah saya, ini terutamanya perkara yang dibangkitkan oleh Lubuk Antu yang mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan tabung kecemasan sama ada di bawah NADMA atau KKDW untuk tujuan kecemasan bagi pembinaan infrastruktur penting seperti jalan, jambatan dan sebagainya. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia, ini memang ini berada di bawah NADMA dan juga pelaksanaannya di bawah KKDW. Manakala jalan-jalan utama persekutuan kita juga bekerjasama dengan pihak JKR, ya, dan insya-Allah perkara ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutamanya umpamanya jika
jabatan putus, kita juga bersama dengan Kementerian Pertahanan untuk membina Bailey Bridge, Jabatan Bailey, dan apa yang telah saya dan rakan-rakan daripada NADMA dan JKR serta Kerajaan Negeri lakukan, membina Bailey Bridge itu dalam tempoh 72 jam. Dan jalan penyambungan itu antara Rompin dengan Segamat boleh dilakukan, ya. Dan NADMA sangat proaktif dalam menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya, Yang Berhormat Mas Gading minta agar beliau turut dilibatkan dalam misi bantuan bencana banjir yang diuruskan oleh agensi pusat di kawasan Parlimen Mas Gading. Dengan ini saya umumkan permintaan itu diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.